Kita mesti kerja. Kita jangan terlalu yakin tanpa usaha dan ikhtiar. Beberapa bulan yang lalu saya datang dan saya umumkan. Saya kata insya-Allah kalau PAS keadilan menang bukan saja di Kelantan tapi di seluruh negara, kalau umum malam ini menang, katalah pilihan raya hari ini menang dan diumumkan, esok insya-Allah kita umumkan harga minyak di seluruh negara turun. Datuk Najib marah. Datuk Najib marah. Dia kata orang itu, orang yang pernah menjawat menteri, jabatan menteri keuangan, orang itu tak bertanggungjawab, karena kalau kita dengar pandangan dia, negeri ini akan bankrupt. Saya nak kata Najib, dengar abang kamu nak cakap sekejap. Dia panggil saya orang itu. Nama saya Anwar Ibrahim. Dari Malaysia, bukan dari Mongolia. Negara ini bankrupt kalau apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di Kuala Lumpur diteruskan. Beli 2 kapal selam, ambil 530 juta komisen. Ini bukan fitnah. Saya berdasarkan kenyataan. Beli jet Sukhoi dari Rusia, 400 juta komisen. Kerana Menteri Pertahanan namanya komisen, kalau polis ambil RM50 namanya corruption. Menterkedarah duit rakyat macam itulah juga. Saudara-saudara, ini yang akan menyebabkan negara bankrupt. Bulan lalu saya dedahkan bagaimana tanah zon bebas pelabuhan Kelang diambil dari orang kampung, koperasi yang dipunyai oleh Cina, Melayu, Cina dan India. Dia beli dengan harga RM3 satu kaki persegi. Kemudian Ling Leong Sik, Menteri Pengangkutan, hari dia letak jawatan, dia sign approval. Lepas itu oleh kerana dia ambil tanah rakyat ini, dia naik jadi tun. Ling Leong Sik diikuti oleh Menteri Pengangkutan sekarang, timbalan Presiden MCA, bagi 3 surat. Ambil tanah orang miskin, harga RM3 satu kaki persegi, beri kepada pemimpin UMNO Datuk Azim Bendahari, Speaker Dewan Undangan Negeri dan pemimpin MCA, ambil untung RM900 juta. Saudara, ini kenyataan. Saya dedahkan 2 bulan yang lalu sampai hari ini tidak ada soalan dari Badan Pencegah Rasuah, tidak ada soalan daripada polis. Yang dia sibuk duk soal kita, duk jaga perhimpunan kita. Saudara-saudara, saya tidak menentang pegawai PPR atau pegawai polis yang menjalankan kerja dengan amanah. Ini pemimpin UMNO ambil tanah rakyat, beri kepada Kuala Dimensi Pelabuhan Kelang zon bebas, untung 900 juta. Apa salahnya kalau diberikan pampasan yang cukup kepada rakyat? Saudara, kita boleh senarai berpuluh-puluh kes. Ini yang akan menyebabkan negara bankrupt, wahai Najib. Karena kamu biarkan pemimpin-pemimpin. Siapa Datuk Azim Bendahari UMNO? Ambil wang begitu banyak, kemudian curah kepada orang sebelum pilihan raya. Maka beraturlah pemuda-pemuda UMNO dan Brigade Puteri dengan baju-baju baru mereka. Saya nak nasihat kepada anak-anak dan adik-adik saya yang pemuda UMNO dan puteri UMNO yang pakai baju ni. Kalau diorang bagi baju, kalau dah nak baju sangat, pakai tidur cukup lah. Jangan tunjuk malu kita. Malu kita kalau kita pakai lambang UMNO dan Barisan Nasional hari ini. Sebab pemimpin rompak harta kita. Sebab pemimpin naik harga minyak negeri kita. Sebab pemimpin rompak dan hilangkan kuasa dan maruah kita. Najib, negeri ini bankrupt sebab orang macam kamu ambil komisen terlalu banyak. Kalau ada RTM, Maidin punya anak punya orang, ambil gambar, hantar kat Najib,
Kalau dia ingat ini fitnah, dia bawa kes mahkamah, biar saya jawab di mahkamah. Saudara, apa yang kita cadangkan? Kita tak cadang minyak turun ke 20 sen sampai harga 20 sen. Kita suruh turunkan harga minyak. Untung minyak dari Petronas 80 ribu juta ringgit. Tahu 80 ribu juta ringgit? Saya pergi Kedah, dia kata 8 juta. Saya kata 80 ribu juta. 8 juta. Orang Kedah lah. Orang Kelantan cerdik sikit lah. 8 juta, 80 juta, 800 juta, 8 ribu juta, 80 ribu juta. Banyaknya. Untung 80 ribu juta, turun sikit, tidak bankrupt. Untung jadi 70 ribu juta. Orang kampung pun tahu. Macam jual durian harga RM5, kos RM1, jual RM5, untung RM4. Jual RM4, untung RM3. Tapi menteri ni duk sibuk mencari menterkedarah harta orang. Benda ni tak boleh ingat. Ya. Kita kena bagi kursus tambahan kepada dia. Kerana dia dah benak hati dia, kita kena tumbangkan dia, ganti menteri lain. Saudara-saudara, kalau kita turun harga minyak, dia kata bankrupt, tak bertanggungjawab. Datuk Abdullah Badawi buat kenyataan, dia kata sekarang ini pembangkang, kata dia, pemimpin PAS keadilan terutamanya, buat sesuatu yang tidak bertanggungjawab dan khianat kepada negara. Saudara, saya sebut di sini, turun harga minyak itu menjaga rakyat bawahan. Kalau menteri gaji 20 ribu, ambil saham di sana sini, untung ratus-ratus juta, dia tak peduli harga. Tapi kita kena jaga. Sebab itu kita bagi jaminan ini, insya-Allah dapat kita laksanakan. Orang UMNO termasuk di Kelantan, dia cabar saya dia. Dia kata, Anwar, sekarang kamu cakap banyak. Mengapa kamu sebagai menteri tak buat harga minyak ni? Saya nak sebut di sini. Dengar betul-betul pemimpin UMNO, dengar. Yang penyokong-penyokong UMNO di belakang ni, tolong dengar baik-baik. Dan salam kawan-kawan yang tak datang ni. Dengar baik-baik. 8 tahun 91 sampai 1998, harga minyak tak naik RM1.10. Melambung di luar, tak melambung, saya tak kira, harganya RM1.10. Tak naik. Sekarang orang UMNO nak jawab apa? Sebab apa naik sekarang? Sebab dia tak fikir nasib rakyat. RM1.10 masa itu, untung minyak 25 bilion hingga 30 bilion ringgit. Sekarang untung 80 bilion ringgit. Saya cabar UMNO, kalau kamu nak laksanakan tanggungjawab kamu dengan amanah dan jangan khianat amanah ini, tidak ada sebab kamu bebankan rakyat sedemikian rupa. Baik, sekarang untung 70 ribu, dah turun 10 sebab kita dah turun harga minyak. Kita nak buat apa? Pertama, pelajaran. Pelajaran ini penting, rakam nombor 1. Sebab Menteri Pelajaran dah kata percuma. Menteri Pelajaran kata tak payah bayar yuran. Betul? Betul kah? Ya, tapi betulkah tuan-tuan tak bayar wang sekolah ni? Jangan. Ini polis dan special branch banyak rakam. Saudara berani kata menteri bohong? Yang ni yang saya seronok datang Kelantan. Orang Kelantan ni dia pahlawan. Dia berani. Dan memang benar, RM4 tak payah bayar, RM120 kena bayar. Ini Menteri Pelajaran kerih ni. Dia nak tunjuk pegang kerih pun tak betul. Orang Melayu ni kalau pahlawan, dia ada cara dia pegang kerih. Saya tahu lah sebab saya imam besar Khalifah silat seni gayung. Silat gayung Malaysia. Pegang kerih ni ada gaya, ada sikit. Ini pegang, tuan-tuan dan perempuan, kita pertahankan orang Melayu kita. Allah. Jadi saudara, dia janji RM4 tak payah bayar, RM120 bayar. Kerana dia ingat rakyat Melayu di bawah ni bodoh. Ya. Dan memang betul ada yang sengaja nak sedia bodoh. Nampak macam mana? Itu pun ada Ustaz UMNO ni, berapa umum RM4. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita dapat RM4. Ya Allah, Ustaz UMNO ni. Saya jumpa seorang baru ni, Ustaz UMNO lah, naik di lapangan terbang. Dia kata, Datuk Seri jangan bimbang. Saya kata apa? Hati saya macam dulu juga. Hati apa? Saya sokong juga dalam hati.
Maknanya lemah betul dah. Baik, kalau kita, agenda kita apa dia? Agenda kita pelajaran sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, sekolah Arab, sekolah agama. 10,000 juta ringgit ni cukup nak tampung setahun. 10,000 juta ringgit setahun boleh tampung supaya pelajaran rendah, menengah sampai ke universiti percuma bagi semua rakyat Malaysia. Ya. Kita boleh tahap tingkatkan mutu pendidikan, dan pendidikan balik pada prinsip adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Bukan pendidikan sekadar pandai ilmu teknologi, tapi asas akidah dan akhlak itu kita sisihkan. Ini yang saya sebut berulang kali. Saya senang mengutip pandangan almarhum Muhammad Natsir, pemimpin masyumi dan bekas Perdana Menteri Indonesia, pemimpin Islam yang saya kagum. Dia kata, jangan kita sibuk membangun, bicara soal pembangunan ini. Kita bangun sambil membangun, kita robohkan. Kita bangunkan gedung, kita bangunkan industri, kita bangunkan kilang, bangunan-bangunan pencakar langit, tetapi kita robohkan manusia dan akhlak di dalamnya. Kita bangunkan kilang, akhlak anak muda rusak. Kita bangunkan gedung besar, corruption dan rasuah lebih meluas. Jadi sambil membangun, kita robohkan. Kita bangun gedung, kita robohkan darjat manusia di dalamnya. Ini kita kena jaga. Sebab itu dalam kita selalu ingatkan bagaimana perubahan itu mesti bermula dari jiwa. Wa nafsin wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dia tidak boleh lari dalam pendidikan dan pembangunan. Dia mesti berteraskan kepada keyakinan dan akhlak dan ketakwaan kepada Allah Taala. Orang ini akan beroleh kemenangan, dan celakalah orang yang memilih jalan di sebaliknya. Kita harus insaf tentang perkara ini. Saudara-saudari, ini soal agenda ekonomi yang saya sebut 80 hanya dari minyak Petronas, bukan minyak kelapa sawit, bukan cukai pendapatan, bukan cukai korporat, bukan cukai untung dari hotel, termasuk bilik hotel Choice Holic yang di Johor. Bukan untung daripada itu semua, hanya dari Petronas, untung Petronas. Jadi macam mana UMNO kata tidak ada wang? 80,000 juta ringgit itu hanya dari Petronas. Tetapi oleh kerana kita membazir koridor Kelantan, koridor Selatan, koridor. Jadi kawan saya di Pulau Pinang ni memang dia seronok koridor. Ya, koridor saja. Puluh-puluh bilion, 70 bilion, 100 bilion. Saya tak tahu. Saya Menteri Kewangan 8 tahun. Saya tak tahu bilion daripada mana. Daripada bintang dari langit turun ke bawah, berbilion-bilion. Apa kesan dia? Harga minyak apa tak boleh kawal? Harga barang tak boleh kawal. Barang keperluan tidak ada. Hari-hari kalau dengar berita, tuan-tuan dan perempuan, barang terkawal, besok akan sampai. Besok bawang putih pula tak cukup. Bawang putih akan ada dalam pasaran esok. Lepas tu tepung pula tak ada. Tepung akan sampai lusa. Saudara-saudara, kerajaan kita dah longgar. Petang tadi Suruhanjaya Diraja, Suruhanjaya Diraja bagi keputusan. Saya tidak dibenarkan beri keterangan kepada Suruhanjaya Diraja, dan saya diberi amaran untuk minta maaf kepada mereka kerana menegur mereka. Kalau tidak akan didakwa ke mahkamah. Saya jawab, hantar peguam pergi. Ya, saya tidak akan minta maaf. Kalau nak dakwa, silakan. Saya memang nak pergi jumpa Suruhanjaya. Saudara, apa cerita Suruhanjaya ini? Bila saya bongkar dulu, saya ingat tak panjang sangat. Rupanya dia macam filem Hindustan. Babak 1, babak 2, babak 3. Macam cerita Urdu lah. Ini Tuan Guru dia lebih tahu lah. Urdu dia panjang, dia punya ni, peringkat cerita. Sekarang ini ternyata VK Lingam, peguam kanan yang bekerja dengan Taukai Judi Vincent Tan, Menteri UMNO Tengku Adnan yang pernah bekerja dengan Taukai Judi Vincent Tan, mereka boleh bersama dengan Taukai Judi Vincent Tan menetapkan siapa hakim dapat Tan Sri, siapa hakim naik jadi ketua hakim negara, siapa hakim yang tak layak diterima dan ditolak.
Itu keterangan awal yang saya dedahkan. Sekarang ada keterangan tambahan, ada bukti tokek judi bawa ketua hakim negara pergi cuti di New Zealand, Tun Yusof Chin. Bekas ketua hakim yang satu lagi, Tun Zaidin, tuduh Tun Yusof Chin, ketua hakim yang lama, pembohong. Ini bukan magistrate Tumpat yang saya pergi tadi. Dekat magistrate Tumpat orang kata bohong, tak terkejut sangat. Ketua hakim negara sama-sama dia kata pembohong. Macam mana kita nak harap? Pembohong satu, tokek judi dah beli. Bekas peguam negara Tan Sri Mokhtar Abdullah, dia benar meninggal dunia. Dikeluarkan berita, gambar dibawa cuti oleh tokek judi Vincent Tan dan Vicky Lingham pergi ke Spain. Saudara, patutlah yang dakwa saya, yang hukum, semua puak malaun ni nak menang kes macam mana. Sekarang saya nak tanya kawan-kawan dalam pimpinan UMNO Kelantan yang duk sibuk nak ganggu Kelantan dan Tuan Guru Ning Aziz, sebab apa? Ni yang tokek judi kontrol badan kehakiman. Apa jawapan kamu? Tengok video, bukan video Choi Solik, video Vicky Lingham. Baca keterangan. Ini jelas. Tanya pemimpin UMNO, sebelum kamu nak tegur Menteri Besar dan pimpinan kerajaan negeri, Kerajaan PAS Kelantan, kamu jawab, bagaimana kita orang Melayu, orang Islam di Malaysia setelah 50 tahun merdeka terima sistem di mana tokek judi boleh atur badan kehakiman. Bulan 12 2001 rakaman ini dibuat dan terangkan bagaimana ketiga-tiga orang ini akan jumpa Dr. Mahathir dan lantik hakim yang disokong oleh tokek judi dan buang dua orang yang tidak dikehendaki. Itu bulan 12 2001. Bulan 2 2002 Tun Dr. Mahathir sign mengesahkan keputusan mereka yang dibuat 3 bulan yang lalu. Saudara, ini satu pengkhianatan yang besar. Kalau satu negara boleh terima tokek judi perintah, pertamanya hakim, keduanya peguam negara dan ketiganya polis, kerana ketua polis negara disebut menerima habuan telefon dan kemudahan-kemudahan lain daripada tokek judi yang berkenaan. Orang yang hantar tu bagi bukti. Ada siasatan? Tidak ada.